Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmin Milih, nombor kami saya 13 DDT 20F2064. Di sini saya ingin menerangkan tentang pengenalan alam Melayu. Alam Melayu merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Istilah lain bagi alam Melayu ialah Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu. Pada zaman dahulu, gugusan tanah luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan ini dikenali sebagai pentas Sunda. Kawasan di pentas Sunda ini mempunyai ciri fizikal dan kehidupan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursyarah binti Fauzi. Nombor matrik saya 13 DDT 20F2058. Definisi perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Definisi alam Melayu. Alam Melayu ialah satu konsep atau ungkapan yang telah digunakan oleh pengarang dan kumpulan yang berbeza dari semasa ke semasa untuk menunjukkan beberapa definisi yang berbeza diperoleh daripada tafsiran yang pelbagai tentang kemelayuan, sama ada sebagai kumpulan kaum, kumpulan bahasa atau kumpulan budaya. Definisi keseluruhan. Perkembangan alam Melayu merupakan proses di mana berlakunya perubahan yang bersifat progresif serta sistematis dalam dunia Melayu, iaitu kumpulan kaum, bahasa atau budaya dari semasa ke semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zainah dan nombor matrik saya ialah F2060. Di sini, saya ingin menyampaikan tentang perkembangan sejarah alam Melayu. Terdapat 4 pembahagian zaman yang berlaku dalam sejarah alam Melayu, iaitu zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman pensejarahan dan zaman sejarah moden. Dalam zaman prasejarah, iaitu zaman yang pertama sekali ialah zaman Paleolitik. Di sini, kehidupan sara diri dan berpindah randah berlaku dan penggunaan alat batu dalam bentuk asas juga. Yang kedua ialah zaman Mesolitik, kehidupan masyarakat masih berkisar pada kegiatan sara diri. Wujud evolusi dalam kehidupan dan bermulalah kegiatan membentuk batu jadi alatan keperluan. Yang seterusnya ialah zaman Neolitik, kehidupan masyarakat terus mengalami evolusi. Wujud teknologi penciptaan baru yang lebih lengkap. Zaman yang terakhir sekali dalam zaman prasejarah ialah zaman logam ataupun gang sebesi. Masyarakat boleh tinggal tetap di satu-satu kawasan dan tertumpu di kawasan yang mempunyai sumber air. Seterusnya ialah zaman protosejarah, bertitik tolak melalui kewujudan kerajaan Melayu kuno ataupun kerajaan purba seperti Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara dan Citu. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu digunakan dengan meluas sebagai lingua franca. Ia juga mempunyai sistem politik tradisi seperti sistem pembesar 4 lipatan dan sistem jemaah menteri. Bukan itu sahaja, muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Punan, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Next, zaman pensejarahan di mana munculnya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang telah dibuka oleh Parameswara atau Raja Iskandar Shah sekitar tahun 1400. Ini kerana wujudnya sistem pemerintahan yang cekap melalui sistem pembesar 4 lipatan. Hal ini seterusnya membawa kepada perkembangan peradaban Melayu. Kedatangan pendatang asing dan pendakwah agama membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua. Mereka bukan setakat belajar dan faham budaya masyarakat Melayu, tapi mereka pun turut memperkenalkan budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tempatan. Zaman yang terakhir sekali ialah zaman sejarah moden. Di sinilah berlakunya merdeka pada tahun 1957 dan berlakunya perpaduan dan penyatuan antarabangsa. Pada zaman kegemilangan ini jugalah ke arah pembinaan negara-negara bangsa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Deris Dania bin Saiful Bari. Nombor matrik saya 13 DDT 20F2062. Di sini saya akan menerangkan tentang kewujudan Kerajaan Melayu. Kerajaan Funan, lokasi di lembah Sungai Mekong pada masa abad pertama. Pusat kerajaan iaitu di Viadapura, Kerajaan Champa, lokasi di selatan dan tengah Vietnam.
pada masa abad kedua. Pusat kerajaan iaitu di Indrapura. Kerajaan Sriwijaya, lokasi di lembah Sungai Musi, Sumatera, masa abad ke-7, dan pusat kerajaan iaitu Palembang. Kerajaan Angkor, lokasi di lembah Sungai Mekong, pada masa abad ke-9, pusat kerajaan iaitu Hariharalaya. Kerajaan Majapahit, lokasi di lembah Sungai Berantas, Jawa Timur, pada masa abad ke-13, pusat kerajaan iaitu Kota Trowulan. Kerajaan Kedah Tua, lokasi di Sungai Mas dan Sungai Bujang, pada masa abad ke-5, pusat kerajaan iaitu di Sungai Mas dan Pakalang Bujang. Seterusnya, iaitu agama alam Melayu. Agama utama orang Melayu ketika itu ialah Hindu dan Buddha, hasil daripada perhubungan politik, budaya, ekonomi dengan India. Ada yang menganut Animisme dan Majusi setelah wujud pengaruh Arab Islam. Agama Islam berkembang dan diterima secara damai, dan alam Melayu kemudiannya bertukar menjadi wilayah Islam. Kesimpulan alam Melayu merupakan kawasan yang merangkumi kepulauan dan tanah besar. Terdapat beberapa kerajaan yang masyhur dan kerajaan yang mempunyai persamaan dalam aspek geografi, bahasa dan budaya serta perkembangan maju. Sebagai pusat perdagangan dan keagamaan yang tersohor seperti agama Hindu, Buddha dan Islam, ini berjaya mengubah hidup bangsa Melayu.